Boleh boleh dengar dengan jelas ke suara saya? Boleh Ustaz. Clear. Boleh Ustaz. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. InsyaAllah sebagaimana biasa kita akan menyambung pengajian kuliah duha mingguan, yang mana kita masih lagi dalam rangka menghuraikan isi kitab penziarah kubur, bukan penyembah kubur. Dan kita sudah towards the end lah kepada helaian-helaian terakhir. Dan dalam masa sama kita hari ini merupakan insyaAllah kali pertama kita akan mulai dengan tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, tetapi kita menggunakan konsep tadabbur dengan tafsir, iaitu bukanlah saya tadabbur semata-mata dari terjemahan ayat Al-Quran dan lalu menceritakan secara ringkas pengajaran-pengajaran. Tidak demikian, tapi saya akan rely largely kepada tafsir Al-Qurtubi, dikenali sebagai Al-Jami' li Ahkamil Quran, oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Juga kita akan mula pada hari ini. Jadi hari ini kita akan tentang kitab penziarah kubur, bukan penyembah kubur. Dan di ada half kita akan mulai dengan mengenali dulu siapakah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, yang kita akan merujuk kepada kitab tafsir beliau dalam sesi tadabbur Al-Quran itu. Kemudian baru kita mulai dengan tafsir surah Al-Fatihah. Cuma plannya selepas surah Al-Fatihah itu bukan kita terus Al-Baqarah sebagaimana yang ikut susunan, tetapi kita lompat pergi kepada tafsir Juz'u Amma terlebih dahulu, kerana surah-surah dalam Juz'u Amma ni lebih familiar dengan kita, dah biasa. Jadi lebih elok kalau kita dalam masa kita membaca orang kata ayat lazim, surah-surah pendek ni, kita juga ada idea apakah sebenarnya isi kandungan pengajaran, iktibar dan juga hatta hukum hakam yang terkandung di dalam surah yang kita baca tersebut. Jadi kuliah kita ni akan untuk makluman yang baru mengikuti, sebenarnya kuliah ni dah lama sejak daripada zaman PKP 2020 yang lalu, sudah bertahun lah dan kita pun sudah khatam kitab Fiqhul Aqidah dalam rangka kuliah duha ni. Kuliah duha ini ditaja oleh Raudhah Keramat. Raudhah itu maknanya taman. Keramat asal makna bahasa Arabnya karamah tu kemuliaan, taman kemuliaan. Saya tak pasti asal nama Raudhah Keramat ni dari mana. Boleh jadi juga dari tempat di Selangor ni, iaitu Keramat. Mungkin ramai yang mengasaskan kumpulan tinggal di Keramat, wallahu alam, ataupun ambil dari bahasa Arab karamah, iaitu kemuliaan. Jadi dengan adanya majlis-majlis ilmu, diharapkan kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana karamah ni bukan sebagaimana yang disangkakan hanyalah perkara-perkara yang pelik itu adalah karamah, bukan. Tapi sebagaimana disebut al-istiqamah ainul karamah, kita istiqamah, tetap konsisten di atas kebenaran dan juga amal soleh, itulah sebenarnya adalah karamah. Dan majlis-majlis ilmu mingguan seumpama ini insya-Allah membantu kita supaya istiqamah. Dan dengan adanya kuliah tafsir sebagai background, untuk memulakan kuliah tafsir atau tadabbur Al-Quran ini sebenarnya adalah cetusan hati dari isteri saya, iaitu Ustazah Siti Khadijah binti Muhni. Iaitu beliau sangat teringin untuk mengikuti kelas tafsir Al-Quran. Ketika itu kami berada di Tanah Suci, dan beliau luahkan keinginan beliau untuk mengikuti kelas tafsir Al-Quran. Jadi nak cari siapa ustaz-ustaz yang
belajar tafsir ataupun tadabbur Al-Quran. Jadi saya fikir saya akan ambil inisiatif untuk saya sendiri mengendalikan, kerana ini akan menjadi win-win arrangement. Selain orang yang mendengar mendapat manfaat daripada kuliah-kuliah tersebut, saya sendiri yang nak menyampaikan, saya juga mendapat manfaat dengan merujuk kepada kitab tafsir yang muktabar. Jadi sebab tu dikatakan al-ilmu yazidu bil infaq. Ilmu itu bertambah dengan dibelanjakan. Dengan kita belanjakan, maknanya bila kita sampaikan ilmu kepada orang, ilmu kita juga turut bertambah. Jadi mulai daripada hari ini, maknanya kita ada co-organizer lah ya untuk kuliah duha kita ni. Yang utamanya adalah Raudhah Keramat dan Hati Murni juga co-organize jugalah untuk kuliah duha mingguan ini, khususnya bermulanya dengan tadabbur Al-Quran dengan tafsir tadi. Baik, untuk kita menyambung pengajian sedia ada, itu menghuraikan kitab kitab penziarah kubur, bukan penyembah kubur ya, kerana ini disusun oleh Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kerana memang ada di kalangan umat Islam yang mempunyai sangkaan buruk terhadap umat Islam yang lain, yang mana mereka melabelkan umat Islam yang sering menziarah kubur, berdoa di tepi kubur, bertabaruk, mengambil berkat daripada orang-orang soleh yang dikuburkan di situ, berdoa secara tawassul dan istighasah. Mereka melabelkan umat Islam ini sebagai kuburiyun, sebagai penyembah kubur, dan sedia maklum, sepakat di kalangan umat Islam, kalau menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah satu perbuatan yang haram, bahkan syirik. So tak kisahlah sembah kubur ke, sembah nabi ke, sembah malaikat ke, sembah batu ke, sembah kayu ke, yang namanya menyembah selain daripada Allah Ta'ala itu adalah haram dan syirik. Pelakunya akan jadi kafir, tak jadi orang Islam lagi. Jadi oleh kerana sudah ada su'uzzan, sangkaan buruk sedemikian, bahawa orang yang berziarah kubur, berdoa tepi kubur, bertabaruk dan bertawassul, istighasah itu adalah menyembah kubur, maka disusun ya buku ini secara khusus oleh Kiai Ma'ruf Khazin untuk menerangkan kekeliruan ini, bahawa orang yang ziarah kubur sebenarnya mereka bukan menyembah kubur ya, mereka ambil berkat itu bukan menyembah, doa secara tawassul dan istighasah itu juga sebenarnya bukan menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah sampai ke peringkat membincangkan tentang makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kerana ini juga diperisukan tentang membina makam Nabi SAW, kubah yang ada di makam Nabi SAW. Jadi kita ambil tahu, misalnya di muka surat kita lihat dahulu tentang makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau ikutkan catatan ini, kita akan sambung di muka surat 175 ya. Tapi elok juga kalau kita undur sedikit ke muka surat 172, iaitu di kata-kata yang disebut oleh Ibnul Qayyim sendiri ya, dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan fi Makayidis Syaitan. Jadi kata dia, Al-Imam Ibn Qayyim ni adalah anak murid pada Al-Imam Ibn Taymiyah, di mana Al-Imam Ibn Taymiyah dan bahkan Al-Imam Ibn Qayyim sendiri, mereka ini menjadi dua tokoh idola oleh golongan Wahabi di zaman kita ini. Yang mana kita tahu golongan Wahabi ini, antara ciri-ciri mereka ni, mereka cukup anti kepada binaan-binaan di atas kuburan. Mereka akan hancurkan, mereka akan ratakan. Kalau kita tidak bayangkan, mungkin kita boleh lihat apa yang dilakukan oleh golongan ISIS ataupun golongan Daesh
juga mereka menghancurkan binaan-binaan di kuburan. Jadi ini pendirian Imam Ibn Qayyim, kata beliau, yajibu hadmul qibab allati 'alal kubur li'annaha ussisat 'ala ma'siyati rasul intaha. Ini ada dipetik dalam kitab Kasyaful Qina' al-Matanil Iqna'. Kata beliau, wajib merobohkan kubah-kubah yang ada di atas kuburan kerana kubah itu dibina berdasarkan maksiat, yakni derhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebenarnya kata-kata yang bercanggah dengan amalan generasi salaf sendiri, kerana yang membina kubah, awal-awal membina kubah di kuburan Nabi dan juga tokoh-tokoh adalah daripada semenjak generasi salaf. Jadi apakah bukti bahawa generasi salaf yang meninggikan makam Nabi SAW ini adalah orang yang derhaka kepada Rasulullah SAW? Jadi mereka mungkin belum membaca apa yang disebut dalam Majmu'ul Fatawa, atau mungkin tak perasan, wallahu alam. Majmu'ul Fatawa di sini adalah Imam Ibn Taimiyah. Disebutkan di sini apabila diluaskan masjid, yakni Masjid Nabawi pada zaman Khilafah Al-Walid bin Abdul Malik, dan adalah ketika itu gubernurnya adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil. Lalu dia memerintahkan supaya membeli rumah-rumah ataupun kamar-kamar isteri Nabi SAW itu untuk dijadikan sebagai masjid. Kerana itu asalnya milik persendirian, jadi nak diwakafkan jadi masjid, dibeli terlebih dahulu. Dan adalah bilik-bilik ini daripada sebelah timur kiblat. Lalu dijadikan ini sebahagian daripada masjid, dan termasuklah bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang ada di dalamnya makam Nabi SAW. Juga jadi termasuk ke dalam masjid, dan dibinakan tembok Al-Barani yang tinggi di samping makam Nabi SAW. Jadi ini binaan ini dilakukan semenjak zaman salaf lagi. Kenapa Imam Ibn Qayyim melabelkannya sebagai maksiat, itu adalah satu persoalan yang menghairankan. Sedangkan ketokohan orang yang membina ini, iaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia adalah disebut oleh Imam Ibn Taimiyah sendiri dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul, mengatakan Umar bin Abdul Aziz wa huwa khalifatun rasyidun alimun bis sunnati muttabi'un laha. Umar bin Abdul Aziz ini bahkan selain daripada diakui oleh ulama-ulama yang lain, diakui oleh Imam Ibn Taimiyah sebagai Khalifah Rashid. Kan Khulafah Ar-Rashidin ada 4, tapi beliau digelar sebagai salah seorang Khulafah Ar-Rashidin, dan beliau yang kelima. Walaupun dari segi susunan masa beliau tidak selepas Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tapi dari segi keadilan beliau, keagamaan beliau tu, beliau digolongkan sebagai salah seorang dari Khulafah Ar-Rashidin, yang inilah Khalifah Rashid yang kelima. Beliau ni orang yang alim, mahir tentang sunnah, dan adalah mengikut kepada sunnah, bukannya ahlul bid'ah. Kemudian disebut dalam Ta'arud juga oleh Imam Ibn Taimiyah, bila mengatakan kama yashhadul muslimun kulluhum anna Umar bin Abdul Aziz kana adilan. Semua orang Islam menyaksikan bahawa Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang yang adil, dan beliau membina binaan di atas kuburan Nabi SAW. Kalau ikut deskripsi daripada Imam Ibn Qayyim, berarti beliau ni seorang yang melakukan perkara yang maksiat kepada Nabi SAW. Lihat di muka 175, beginilah jadinya jika menyampaikan sebuah pendapat berdasarkan nafsu, bukan ilmu. Padahal yang demikian itu terlarang sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi fahaman golongan Wahabi ini dia mendorong orang menjadi confident melulu. Dia cakap ini haram, ini syirik, ini kafir, sedangkan dia tidak ada ilmu yang mendalam tentang apa yang dia bercakap, dan ini dilarang dengan nas Al-Quran. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
kerana pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu nanti akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Jadi jangan kita sewenang-wenangnya keluarkan fatwa dengan confident kan, sebagaimana penyakit yang ada di dalam sebahagian orang, di mereka itu mengatakan perkara-perkara yang mereka tidak punya ilmu. Saya tak pasti naik notis dekat Zoom ni, dia kata the free session ada tinggal lagi 10 minit. Seingat saya guna yang pro version, tapi tak tahulah, mungkin tukar iPad ke macam mana. So kalau katakan session kita kena end, ya, kita akan restart dengan kitab tafsir sebentar lagi, ya. Sebab naik notification tadi, saya just alertkan terlebih dahulu. Baik, jadi bagaimana pula dengan pandangan ulama lain? Cuba lihat ulama mazhab Hanafi. Berkata, qala hadatsana Abdullah bin Sulaiman bin Al-Ash'ath, ataupun saya terus terjemah saja untuk menjimatkan masa. Telah menceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Sulaiman bin Al-Ash'ath. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Sa'id, dan beliau berkata telah menceritakan kepada kami oleh Abdul Rahman Al-Muharibi daripada Amr bin Shimrin daripada Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya bertanya 3 orang, kesemuanya itu pada kubur Nabi SAW ini mempunyai bapa, iaitu saya bertanya kepada Abu Ja'far Muhammad bin Salim, dan saya bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Maknanya ada keturunan Sayyidina Umar, ada keturunan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum. Wa sa'altu Salim bin Abdullah. Jadi mereka ni semuanya ada bapa di sisi makam Nabi SAW. Akhbiruni an kuburi abaikum. Cuba cerita tentang kubur bapa-bapa kamu di rumah Aisyah. Kan kubur Nabi SAW itu adalah di rumah Sayyidatina Aisyah. Fakulluhum qalu innaha musannamatun. Kesemua daripada mereka itu menceritakan bahawa kuburan itu ditinggikan. Kan kalau Wahabi dia kata tak boleh, haram, bahkan ada yang katakan syirik kalau meninggikan kuburan. Padahal ini telah dilakukan semenjak daripada zaman salaf. Jadi bila mereka mengaku mereka itu salafi, iaitu pengikut salaf, maka pengakuan mereka itu sangat diragukan kerana mereka sendiri melarang apa yang diamalkan oleh generasi salaf. Dalam kitab-kitab mazhab Hanafi disebutkan, saya terus juga terjemah dalam bahasa Melayu, diriwayatkan bahawa muka 176, diriwayatkan bahawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma setelah beliau meninggal dunia di Taif, maka Muhammad ibnu Al-Hanafiyah mensemayangkan jenazah beliau. Seperti biasalah, takbir 4 kali, dan membuat satu liang lahat dan memasukkan beliau ke dalam kuburan daripada pihak kiblat, dan menjadikan kuburannya itu tinggi dan memasang khemah di atas kuburan. Ini boleh rujuk dalam kitab Bada'i'us Sana'i fi Tartibi Syara'i. Jadi ini amalan salaf. Dan disebut oleh Imran bin Atta, beliau berkata, aku melihat Muhammad bin Al-Hanafiyah ketika beliau meninggal dunia. Ketika meninggal dunianya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di Taif, beliau takbir 4 kali, maknanya sembahyang jenazah. Kemudian beliau mengambilnya daripada pihak kiblat dan memasukkannya ke dalam kuburan dan memasang khemah selama 3 hari. Maknanya perbuatan memasang kemah di atas kuburan ini itu memang telah diamalkan semenjak daripada zaman sahabat dan diteruskan oleh generasi yang seterusnya. Dan bila kita bawa riwayat ini, mungkin ada di kalangan Wahabi yang akan menyanggah, kata dia itu kan cuma 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari wajib dibuka balik kemah itu. Maknanya haram. Kalau lepas pada 3 hari itu haram lah. Maka kita akan bertanya, kalau kata haram, kenapa dibangunkan walaupun 3 hari? Sebab ni tidak ada dalil menunjukkan 3 hari boleh, lepas 3 hari tak boleh. Daripada awal lagi, kalau memang haram membangunkan kubah ataupun khemah di atas kuburan, maka 3 hari juga tidak boleh.
Jadi adakah ketentuan sesuatu yang haram itu secara terus menerus? Kalau 1-2 hari tidak haram, mana dia punya dalil? Kerana mereka ni suka cakap mana dalil, tetapi apabila mereka berfatwa haram, syirik, tak boleh, mereka tidak membawakan dalil. Dan ternyata dalam riwayat lain, seperti yang disampaikan oleh Ibn Abdul Bar dalam Al-Isti'ab, tidak ada menyebutkan masalah 3 hari ini, cuma disebutkan diletakkan kemah. Dan demikian dalam kitab Hanafiyah yang lainnya ditegaskan wasanama Muhammad ibnu al-Hanafiyah qabra bin Abbasin. Muhammad al-Makiyah telah meninggikan makam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kira-kira sejengkal. Wakil qadar arba'i asabi, dan ada mengatakan kira-kira 4 jari. Dan ulama Malikiyah berkata, ulama mazhab Imam Malik berkata, wa alam anna qabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar ruwiya annaha musannamatun. Ketahuilah bahawa kuburan Nabi SAW, kuburan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, diriwayatkan bahawa ianya adalah ditinggikan. Wa ruwiya annaha musattahatun, dan diperkukuhkan binaan. Wa riwayatu tasnim asbatu. Jadi telah ditinggikan dan ada yang mengatakan diratakan, tetapi riwayat yang mengatakan ditinggikan itu adalah riwayat yang lebih kuat lagi. Dan mazhab Malik menilai makam Nabi SAW itu ditinggikan itu adalah lebih baik. Berkata Muhammad bin Maslamah, tidak ada masalah untuk meninggikan makam Nabi SAW, dan makam Nabi SAW, makam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu memang ditinggikan dan itu yang lebih baik. Dalam riwayat Imam Bukhari adalah kubur Nabi SAW ditinggikan. Dan riwayat daripada Imam Bukhari tersebut adalah An Sufyan At-Tammar annahu hadatsu annahu ra'a qabran Nabi SAW musannaman. Sufyan At-Tammar menceritakan bahawa beliau telah melihat kubur Nabi SAW itu ditinggikan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Al-Hafiz dah habis. Kena masuk semula.